Setiap orang pasti mempunyai cara tersendiri untuk menghargai insan tersayang. Ia termasuklah melakukan kejutan sebagai tanda penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ibu bapa, kawan-kawan mahupun pasangan masing-masing. Sejak kebelakangan ini dapat kita lihat rata-rata di media sosial, ramai yang membuat perkongsian memberi kejutan kepada ibu bapa atau pasangan dengan menghadiahkan kereta atau rumah, memberi jambangan bunga yang digubah dengan duit dan dengan pelbagai lagi cara walaupun tidak melakukan kejutan yang mewah. Dengan kejutan ini, ianya mampu membuat sesiapa sahaja yang menerimanya tersenyum bahagia dan rasa dihargai. Namun sebelum ini tular sebuah kisah tentang kecekalan seorang isteri yang menjadi perhatian di media sosial dengan memberi kejutan buat suaminya dengan menghadiahkan seorang lagi isteri kerana menghargai sifat suaminya yang terlalu baik menjaganya ketika dia mengalami masalah kesihatan. Kecekalannya itu membuatkan ramai yang tersentuh hati dan memuji ketabahannya. Justru dapat kita lihat kejutan dapat diberikan dengan pelbagai cara dan ia boleh dipamerkan dalam pelbagai bentuk walaupun bukan hanya dengan wang ringgit sahaja. Ini kerana dalam kehidupan seharian, menghargai semua perkara yang wujud di sekeliling kita itu sangatlah besar manfaatnya. Itu dia sedikit perkongsian yang memberi gambaran tentang apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Tapi ada salah satu tu Yana, saya tengok tu macam nampak agak mustahil lah. Isteri saya Elina nak buat kejutan macam itu. Alah Farin, awak baru je Kak Elina call hari tu pun dah terkejut sangat-sangat. Ini saya merujuk pada salah satu laporan tadi. Isteri hadiahkan isteri lagi kepada suami dia. Dahsyat Farin ni, Kak Elina tengah tengok tu. Okey, apa-apa pun hari ni kita nak bercakap tentang topik di mana kita nak berkaitan dengan kejutan, penting ataupun tidak. Untuk itu kita nak tahu juga siapakah tetamu kita pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Banyak buat kejutan. Buahkan semua perasaan hati kamu. Kutulis lagu buatmu. Sedih tak buat? Ya, buat sendiri ni dengan Wan semua. Ada suara dia sebab. Dah ini Yalah tu. oh my wife. Comel ni sayang. Sayang best ya. Ya, Abang buat. Kau buat ni? Ya. Percaya je. Abang buat ada video nanti Abang putih kan? Farin, sebenarnya kan kalau dalam kalangan pengguna Instagram, memang kenal sangat dua orang couple ataupun satu couple yang kita tunjukkan tadi, pasangan ini, iaitu Hafiz Muhammad dan juga Aina. Syafiqah Aina, maafkan saya. Dan sudah pun terhubung dalam talian sekarang kedua-dua orang ini yang nak berkongsi dengan kita kejutan yang mereka selalu berikan untuk satu sama lain. Dan kita juga bersama dengan seorang juga tak asing bersama kita di wanita hari ini, iaitu perunding motivasi kita, Encik Fazli Yusof. Baik, terima kasih ketiga-tiga tetamu kita yang berada dalam talian pada hari bersama dengan kita. Tetapi sebelum tu saya pasti bila tengok visual tadi ataupun perkongsian tadi, Yana sendiri pun saya tahu sukakan kejutan. Awak balik kepada penerbit saya kita hari pula. ini, Siti Hasfiza Aswati Sabjahan pun sukakan kejutan. Memang orang wanita ni sukakan kejutan ke? Kadang-kadang okey, tetapi menjadi persoalan juga, adakah kejutan itu perlu dipaparkan kepada orang ramai? Itu menjadi satu lagi persoalan yang mana kalau sesetengah daripada dalam kalangan kita mungkin tak sukakan kejutan. Apatah lagi dia memaparkan kepada orang ramai. Okey, baik. Jadi kita terus bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Baik, mungkin kita nak bercakap dengan Cik Fazli Yusof terlebih dahulu. Assalamualaikum Cik Fazli. Assalamualaikum Farin. Itu dia, kita dah nampak dah wajah masing-masing. Cik Fazli, kita nak bercakap pasal kejutan pada hari ini, tentang surprise. Okey, pentingkah kejutan di dalam perhubungan? Apa pendapat Cik Fazli? Terima kasih Yaina dan Farin. Ada kajian, saya nak petik satu artikel dalam Journal of Personality and Social Psychology, ini tahun 2000 punya jurnal.
kajian dia kata ada dua faktor yang boleh menyebabkan orang rasa feel connected. Yang pertama adalah novelty dan yang kedua adalah surprise. Kajian ini kepada pasangan suami isteri yang mana mereka diminta untuk melakukan aktiviti yang mereka tak biasa buat 90 minit seminggu. Okey. Wow, okey. Selepas 10 minggu, mereka test mula, didapati mereka merasakan mereka lebih rapat dan mereka rasakan bahawa perhubungan mereka lebih bermakna lah. Jadi, berhubungan persoalan tadi, yes, kita boleh kata kita kena lakukan sesuatu untuk menyegarkan semula, menyuburkan semula perhubungan dan boleh jadi memberikan kejutan adalah salah satu pilihan yang boleh kita fikirkan lah. Jadi sebenarnya boleh dikatakan juga yang memberi kejutan kepada pasangan kita terutamanya penting, Fahrin. Tak bolehlah. Kalau tidak, dia akan jadi mendata saja perhubungan itu. Dan ini yang kita nak tanya kepada pasangan dua sejoli kita pada hari ini. Syafiqah Aina dan juga Hafiz Muhammad. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Wah, macam berjanji pula kita semua berbaju biru hari ini. Betul lah, Cik Fazli pun biru. Sesuai. Okey. Okey, baik. Untuk Aina dan juga Hafiz, kalau boleh dikongsikan, siapa sebenarnya pertama kali membuat kejutan dalam perhubungan anda berdua? Sebab difahamkan mereka berdua ni daripada zaman sekolah lagi. Fahrin, penuh kejutan. Ya, betul. Jadi mungkin boleh kongsikan siapa sebenarnya yang pertama kali membuat kejutan? Okey, Aina dengan Hafiz dah kenal almost 9 tahun sebenarnya. Dan sebenarnya awal perkenalan tu memang Hafiz lah antara yang paling banyak buat kejutan untuk Aina lah. Daripada awal kita kenal sampailah sekarang memang tak pernah putus kejutan daripada dia. Okey. Tapi macam baru-baru ni kan Fahrin, kalau kita lihat di media sosial, terutamanya di Instagram account Hafiz Muhammad sendiri, kejutan hari jadi untuk Aina. Jadi untuk kejutan hari jadi ni kan, sebenarnya kan ini bukan pertama kali Hafiz lakukan kejutan hari jadi untuk Aina, betul? Dah banyak kali dah buat. Betul. Jadi bagaimana sebenarnya Hafiz mencari kelainan untuk membuat kejutan tiap kali datangnya hari jadi Aina? Dan juga kali ini patuh SOP. Okey, dia isteri saya ni, tujuan saya buat kejutan-kejutan tu sebab saya suka tengok dia punya reaction tau. Jadi pada setiap tahun saya nampak reaction dia berbeza-beza dan 9 tahun kita kenal ni alhamdulillah tak pernah gagal lagi lah saya buat kejutan dekat dia tu. Actually macam mana kreativiti ataupun saya cuba buat kejutan tu adalah based on apa situasi time tu. Sebagai contoh, mungkin sebelum ni saya dah pernah buat kejutan candlelight dinner dekat dia dan sebagainya kan. So saya nak tengok apa lagi yang dia suka tu. Macam kelainan yang saya buat pada tahun ni adalah saya just guna selimut. Macam kecil-kecil dulu kita selalu main dalam selubung selimut tu kan. Duduk dalam selimut apa semua. So tahun ni saya cuba create benda tu, jadikan tempat tu macam untuk kita tengok movie. Okay. So actually dekat situ sebenarnya dia reaction dia tu lagi happy lah. Mungkin candlelight dinner tu dah biasa bagi dia, tapi bukan orang kata bukan candlelight dinner tu sendiri, tapi macam mana kita macam mana saya punya feel yang saya bagi time kita dinner tu. Cakaplah jiwa-jiwa apa. Actually benda tu yang saya dapat surprise. Aina, soalan ringkas daripada saya. Pernah tak selama-lama ni ada salah satunya Aina memang dah dapat hidu dan Hafiz gagal buat kejutan? Kalau ditanya pasal kejutan, tipulah kalau Aina tak tahu yang setiap kali hari jadi Aina tak akan ada kejutan. Memang Aina akan tahu sebab daripada 9 tahun kita kenal tu memang setiap tahun akan ada kejutan. So dah anticipate lah. Memang akan tahu dia akan buat kejutan. Cumanya Aina tak tahu kejutan apa yang dia akan buat. Sebab setiap tahun memang akan berbeza. Pernah bagi kereta, pernah buat berbeza-beza. So setiap tahun tu Aina akan tertunggu-tunggulah. Tertunggu-tunggu jugalah. Tahun ni dia nak buat apa. Macam tu. Okey, ini boleh kongsikan, alhamdulillah lah sepanjang apa surprise yang saya buat dekat Aina tu, dia bukan tentang duit. Dia bukan tentang hadiah yang melibatkan berapa ringgit hadiah tu, tidak. Sebab isteri saya minta benda-benda macam tu. Dan setiap kali surprise sebenarnya saya hanya menggunakan orang kata effort saya lah. Effort saya yang saya nak share. Itu
yang nak dia nampak sebenarnya. Okey, baik. Farin, daripada tadi kita lihat ini semuanya adalah kejutan yang Hafiz buat untuk Aina. Sekejap lagi saya nak tanya pula kepada Aina, ada tak kejutan-kejutan yang diberikan untuk Hafiz pula? Tapi sebelum tu saya nak bertanya kepada Encik Fazli. Encik Fazli, kalau kita lihat kan Hafiz dan juga Aina ni, mereka berdua saling mengenali antara satu sama lain. Yang mana Hafiz tahu Aina memang sukakan kejutan. Jadi diberikan kejutan Saban tahun untuk menggembirakan hati isteri. Jadi sebenarnya dalam sebuah perhubungan ni penting untuk kita mengenali apa yang disukai dan tidak disukai oleh pasangan kita. Boleh jadi kejutan diberikan tetapi pasangan kita pula menerimanya dengan sesuatu yang macam lah, kenapa negatif. buat surprise? Kejutan tu jadi sebaliknya pula. Ini pun menarik sebab adakah semua kejutan akan mengejutkan? Kejutan yang tak berapa mengejutkan tapi mendapat reaksi yang mengejutkan. Betul. Oleh seorang pengkaji namanya Francesca Rugatti. Dia buat kajian ni. Dia ni adalah seorang profesor di sebuah universiti di Amsterdam. Dia kata sacrificing is an essential of pro-social behavior. Dia kata memang bila kita nak buat surprise, nak buat kejutan, 5 aspek yang besar dalam kejutan ialah pengorbanan, usaha yang seperti yang disebut kan, itu yang paling besar. Tetapi dia kata tidak semestinya, disebut not always be met with appreciation by the receiving partner. Mungkin partners itu ataupun pasangan tidak menghargainya. Dan dia buat kajian juga, apakah yang menyebabkan pasangan tidak menghargai satu benda. Apakah benda tersebut? Dia disebut sebagai sama ada expectation terhadap pasangan tinggi ataupun rendah. Kalau pasangan ada low expectation, maka surprise yang dibuat oleh pasangan akan dihargai. That's it. Kalau seorang pasangan tu ada expectation tinggi pada pasangan dia, buat surprise masak-masak ke, sekadar buat karipap, dia kata jadi dia tak hargai. Jadi ideanya bagi saya, mana-mana pasangan suami ataupun isteri, kita tak boleh letakkan expectation tinggi kepada pasangan kita. Bila ini kejutan simple-simple pun, selimut pun sudah cukup. Selimut pun dah membagikan, tak perlu mahal-mahal, insyaAllah. Betul. Buat selimut tu tadi, selubung nasib baik tak hujan. Kalau hujan dah tak jadi surprise. Sebenarnya kan dia unsur menghargai. Betul. Baik, kita juga sempat bertanya kepada orang ramai apa sebenarnya antara kejutan-kejutan yang diberikan. Tetapi sebelum tu, dan mereka juga yang mereka mendapat juga berkongsi TikTok mereka tentang kejutan yang dilakukan. Kita saksikan. Ku bersyukur memiliki kamu. Ku bahagia ada di sampingmu. Hati ini terasa tenang bila kau selalu bersama diriku. Ku terima kekurangan kamu, kau terima kekurangan aku. Betul. Lengkapilah lembar jalanku untuk mengarungi di setiap langkah. Tengah ni yang. Tarik tengah ni. Pilih hatimu, tak ada ku ragu mencintamu. Adalah hal yang terindah dalam hidupku. Oh sayang, kau detak jantung hatiku. Tersentuh saya, Farin, bila tengok video TikTok yang pertama tadi. Dia memberi kejutan kepada suaminya tentang berita kehamilannya setelah 17 tahun menunggu seorang cahaya mata. Dan kita nak juga semua para penonton tahu bahawa kejutan itu tidak semestinya kepada perhubungan rumah tangga saja, tetapi kepada
ibu bapa, kepada anak rakan-rakan sekerja sekalipun, tetapi apa yang pasti itulah yang memberikan cahaya di dalam kehidupan kita keseluruhannya. Dan pelbagai cara Yana. Betul. Hadiahkan lampu kereta pun satu kejutan juga. Betul, menangis abang pasal tu dia tahu tadi. suami dia nak sangat tu agaknya tu. Betul. Okey. Dan ini soalan yang saya nak ajukan kepada Aina. Macam tadi saya tanya kan, saya cakap selalunya Hafiz yang memberikan kejutan kepada Aina. Untuk Aina secara peribadi, adakah Aina juga seorang yang sentiasa memberikan kejutan kepada orang-orang di sekeliling Aina? Bukan sahaja kepada Hafiz, tapi mungkin kepada ibu bapa, adik-beradik dan sebagainya. Ya, itu semestinya sebab bagi saya kejutan tu sebenarnya tak penting, tapi macam mana kita nak tunjukkan kita appreciate kehadiran mereka dalam hidup kita. Jadi bukan sekadar Hafiz, bukan sekadar anak, tapi keluarga juga saya selalu celebrate diorang lah untuk tunjukkan tanda terima kasih, tanda appreciate saya dengan diorang. So sebenarnya banyak juga belajar daripada Hafiz lah, macam mana dia appreciate orang sekeliling. So dari situ saya ikut mana kebaikan yang saya boleh dapat, saya apply dekat orang lain juga, orang sekeliling juga. Okey, anda berdua, Hafiz dengan Aina kan yang selalu memberikan kejutan-kejutan ni menjadi satu orang kata, saya tak nak kata kebiasaan, tetapi sesuatu yang sentiasa menceriakan semua orang. Ada sebarang tips tak kepada mereka di luar sana? Kalau nak membuat kejutan tu, apa dia punya tips-tips yang untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan diterima baik oleh si penerima? Paling penting tak kantoi. Okey. Okey, mungkin saya boleh kongsikan beberapa tips. Maybe yang pertama, ramai orang ingat surprise. Yes, surprise ni hanya berlaku pada hari yang tertentu. Bukan setiap hari kan. Dia ada hanya berlaku pada hari tertentu saja. Tapi sebenar-benarnya adalah hari yang setiap hari kita melalui perjalanan kita setiap hari dengan pasangan kita ataupun mak ayah kita. Benda tu yang penting. Kalau setiap hari tu kita tidak berlaku baik, tak melayan baik, tidak menghargai pasangan kita tu, dan benda tu tak akan terjadi pun pada hari yang kita nak surprise tu. Maksudnya mood contoh pada hari birthday dia saya nak buat surprise macam ni. Tapi hari-hari biasa saya tak layan dia bagus pun. So sebaliknya setiap hari tu perlu konsisten untuk melayan dia baik, menghargai dia setiap hari. Dan yang kedua, jangan menjadikan duit tu adalah sumber utama untuk menghargai seseorang. Which is sampai ada orang kata, bolehlah nak buat surprise, dia ada duit, kita tak ada duit. So sebenarnya benda tu tak bagus, sebab bila kita letakkan satu mindset dan sikap yang macam tu, sampai bila-bila pun kita tidak akan dapat nak menghargai seseorang tu. Seperti contoh saya sendiri, saya rasa surprise yang paling terbaik dalam hidup saya adalah bila pada waktu dulu dia teringin sangat nak makan pisang goreng cheese yang harga dia 5 ke 10 ringgit saja. Dan saya bawa dia, dan dia ni pelik sikit. Contoh, kalau dia nak makan goreng kena pergi Shah Alam. Kalau dia nak minum air green tea kena pergi KL. Kalau dia nak pergi nak makan dessert kena pergi sana, Subang. Dia macam ngidam dia tu Benda tu yang benda untuk melaksanakan apa yang dia nak tu, saya tu benda yang saya lagi suka lah. Saya lagi suka buat. Faris, saya suka sebenarnya apa yang Hafiz kongsikan tadi. Dia bukan hanya layanan baik ataupun kejutan diberikan untuk hari-hari tertentu sahaja. Hari tu je kita layan baik pasangan kita. Tetapi hari-hari lain kita buat kita buat layanan biasa sahaja. Kena konsisten lah. Kena konsisten, betul. Tetapi saya tertarik untuk bertanya kepada Encik Faizal sendiri. Sebenarnya kan, adakah ianya akan memberi kesan yang kurang baik kepada pasangan sekiranya tidak pernah langsung adanya kejutan diberikan kepada pasangan kita? Akan ada adverse effect tak? Betul. Bukan Cik Faizal tau, Cik Fazli. Cik Fazli. Bukan Cik Fazli, Cik Faizal, Cik Fazli. Fahri ni kan. Teruskan. Saya rasa suami isteri perlu orang kata ada satu kefahaman yang mana kita, yang saya sebut tadi, iaitu tidak ada high expectation terlalu tinggi, jangkaan ataupun expectation kepada pasangan kita. Dan satu lagi ialah kita kena, suami isteri kena playful ya. Sebab ada kajian juga dia buat, dia kata couple who play together will stay together ya. Ini kajian dibuat di Martin Luther University. Dia kata suami isteri yang tidak terlalu orang kata serius sangatlah ya, yang relax, yang bergurau senda, yang selalu playful each other, didapati mereka ini lebih dipanggil contribute to the happiness and longevity of the relationship. Sebab apa? Sebab suami akan tertarik kepada isteri yang playful. Sebab
ia menunjukkan pasangannya ada keremajaan dan juga sihat dan juga subur. Manakala wanita dia tertarik dengan lelaki yang playful sebab ini adalah signal kepada non-aggressiveness. Jadi saya kejutan ataupun tidak, kita balik pada isu bahawa perkahwinan perlu disuburkan, perlu disegarkan, perlu ada novelty kat situ dan playful kat situ. Don't expect too much. Maka bila kita berpegang pada nilai-nilai ini, kita akan dapati perkahwinan kita lebih mudah, kurang complicated dan senang untuk kita layari bahtera perkahwinan bersama, insyaAllah. Okey, Cik Fazli, kita banyak menemukan kejutan ini kepada pasangan, tapi apa pula pandangan daripada Cik Fazli tentang, macam saya katakan tadi, kepada ibu bapa, kepada anak-anak, kepada orang di sekeliling kita? Adakah itu juga penting kejutan untuk mereka? Ya, sudah tentu, sebab ini kalau dalam Islam disebut sebagai al-aqrabin, iaitu orang yang dekat dengan kita. Dalam ayat Al-Quran menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka madza tunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal yatama wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kamu ditanya tentang perbuatan baik ataupun amalan baik yang kamu lakukan, dan lakukan kebaikan kepada mak ayah dan al-aqrabin, iaitu orang yang rapat dengan kamu. Sudah tentulah mak ayah, adik-beradik, adik keluarga, pasangan kita adalah orang yang perlu kita berbuat baik. Dan berbuat baik package dia, macam disebut oleh Tuan Mr. Hafiz tadi, iaitu everyday kita kena layan dengan baik. Kena al-birru ialah kita berakhlak baik, selalu senyum, bercakap dengan cakap yang baik, dan melakukan sesuatu yang menggembirakan dia juga dalam bentuk hadiah, surprise dan sebagainya, insyaAllah. Jadi kejutan ini bukan hanya tertumpu kepada pasangan kita, tetapi ibu bapa, adik-beradik, anak kita dan orang di sekeliling kita sebenarnya. Objektifnya adalah untuk menceriakan, melambang kasih sayang. Tetapi ada juga situasi di mana kejutan itu juga boleh membawa impak negatif. Mungkin kita nak tanya pada Hafiz dan juga Aina sendirilah. Apa pendapat anda berdua tentang kadang-kala ada sesuatu yang orang kata kita nak buat kejutan tetapi memberi satu impak yang negatif pula. Okey, bagaimana kita boleh mengelakkan situasi ini? Okey, impak negatif tu kebiasaannya kalau pengalaman saya bila saya buat kejutan dekat Aina ni, impak negatif tak ada sangat selain stres apa nak buat kan untuk menghargai dia. Cuma ada negatif yang saya nampak bila kita kongsikan di media sosial. Okay? Of course, pandangan orang berbeza-beza kan. Tapi tak semua salah. Apa yang negatif tu ada juga yang orang kata apa yang kita boleh ambil. Ada benda yang kita tak boleh siarkan ataupun layarkan. Ada perkara yang kita perlu simpan. So sepanjang saya buat surprise dengan Aina ni, tujuan saya sebenarnya bila saya membuat posting ke social media ni adalah dari awal lagi saya bercerita dengan dia ni bila dulu saya suka post gambar tu, saya tulis panjang-panjang kan. So malam-malam dia akan WhatsApp saya, ya Allah sweetnya, thank you sayang. So saya suka bila dia membaca apa yang saya posting tu. But bila lama kelamaan saya nampak alhamdulillah saya mempunyai sahabat-sahabat yang ramai. Dalam Instagram saya itu juga ada orang yang bergaduh suami isteri, ada yang bercerai, ada yang tanya abang, suami saya tak pandai menghargai saya, abang isteri saya ni tak pandai menghargai saya. Jadi apa segala yang saya cuba sampaikan, Aina pun dapat manfaat dan masyarakat ataupun sahabat-sahabat saya di social media tu juga dapat manfaatnya. Kita belajar sama-sama. Betul, orang kata kalau kita lihat sesuatu perkara itu dari sudut pandangan yang positif, positiflah ianya akan jadi. Kalau negatif, maka negatiflah yang kita akan dapat. Baik Encik Fazli, di hujung perbincangan kita ni kan, mungkin ada sesuatu yang Encik Fazli nak war-warkan juga untuk memberi ringkasan dan kesimpulan terhadap topik kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih. Ada orang ni nak buat kejutan. So macam mana nak buat kejutan? Ada 4 benda. B-U-A. Yang pertama mesti benda baru, novelty baru. U, usaha, kena tunjukkan usaha kita buat. Petik bunga, panjat pokok ke. A adalah arrangement, kena susun sikit supaya kejutan tu wow. Dan T,
hati adalah terkejut, buatkan dia terkejut ya. Dan kejutan ni ada murah, ada mahal lah ya. Yang paling murah ialah kejutkan isteri bangun tahajud, itu pun murah ya. Saya juga itu memang ada hadis ya, akan dirahmati Allah, suami yang mengejutkan isteri bangun tahajud dirahmati Allah. Satu kejutan untuk penonton, mungkin ada orang tanya saya macam mana masalah anak belajar online, tak boleh nak fokus, susah nak menghafal. Jadi saya buat kejutan sikit. Saya dan saudara Ami Idris dan Ustaz Zarifi, kami bertiga akan buat seminar online secara percuma selama 2 hari kepada anda. Jadi siapa yang nak daftar, boleh daftar di website saya, daftar.fazliyusof.com, fazliyusof.com ya. So anda boleh daftar secara percuma dan join 2 minggu lagi, insya-Allah kita jumpa. Wah, ini memang terkejut ni, speaker-speaker hebat dan percuma Cik Fazli Hebat. Okey, baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada Cik Fazli Yusof selaku perunding motivasi, juga kepada Hafiz Muhammad dan juga Syafiqah Aina di atas perkongsian yang saya kira sebenarnya dapat banyak memberi inspirasi kepada pasangan dan juga orang di luar sana. Sekali lagi terima kasih kepada tetamu-tetamu kita. Assalamualaikum. Stay safe, stay home. Okey. Kalau macam Farin suka tak buat surprise kejutan untuk saya suka buat kejutan, tapi bila menerima kejutan mungkin saya takut kadang-kadang expectation ataupun jangkaan daripada mereka yang buat kejutan tu tak kesampaian. Saya kadang-kadang macam lebih praktikal lah orangnya. Tapi tak kata saya tak suka kejutan. Tapi saya nak ajak penonton Yana, 2 perkara yang anda perlu bezakan, surprise dan juga prank. Itu adalah 2 perkara berbeza dan anda harus ingat. Ya, betul. Sebab kadang-kadang ada prank yang sangat-sangat memudaratkan. Betul. Jadi kita perlu ingat benda tu. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini.